Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera kepada semua yang menonton video ini. Diucapkan mudah-mudahan sentiasa berada di dalam rahmat Allah. Kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini, Pendidikan Islam tahun 1, bidang adab, zikrullah, penenang jiwa. Baiklah, marilah sama-sama kita menadah tangan, mengaminkan doa belajar, mudah-mudahan mendapat rahmat dan berkat seterusnya, diberikan kefahaman yang lebih mendalam, seterusnya dapat dihayati dalam kehidupan seharian insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, objektif pembelajaran kita pada hari ini, di akhir pembelajaran, murid-murid dapat yang pertama menyatakan maksud zikrullah, yang kedua menyatakan dalil nakli zikrullah, yang ketiga menjelaskan cara mengingati Allah, yang keempat menyenarai kepentingan mengamalkan adab berzikir, dan terakhir sekali iaitu menyenarai kesan mengabaikan adab berzikir. Baiklah, marilah sama-sama kita tekan butang langgan ataupun subscribe channel saya dan jangan lupa untuk tekan butang loceng sekarang. Mudah-mudahan tidak terlepas daripada video-video pembelajaran yang terkini, mudah-mudahan memberikan manfaat insya-Allah. Terima kasih kerana sudah menekan butang loceng dan butang langgan. Mudah-mudahan diberikan kejayaan kepada anda juga. Baiklah. Seterusnya, kita teruskan dengan maksud zikir. Zikir ialah mengingati Allah. Diulangi, zikir ialah mengingati Allah. Ia boleh dilakukan sama ada dengan hati, lisan dan perbuatan. Maksudnya di sini, apabila mengingat Allah dengan hati, itu ialah zikir. Apabila mengingat Allah dengan lisan ataupun lidah kita, itu pun zikir. Dan mengingat Allah dalam perbuatan kita juga merupakan salah satu zikir. Zikir ataupun mengingati Allah ini boleh dilakukan dalam pelbagai cara ataupun kaedah. Bersyukur juga merupakan salah satu tanda mengingati Allah ataupun zikir. Seterusnya ialah bertaubat. Apa lagi? Membaca Al-Quran, belajar lebih-lebih lagi dalam ilmu agama juga merupakan salah satu cara mengingati Allah, dan berzikir dengan lafaz yang khusus juga merupakan mengingati Allah yang akan memberikan ketenangan kepada jiwa melalui lafaz-lafaz zikir khusus tersebut. Apakah lafaz-lafaz khusus zikir tersebut? Nanti kita akan kupas satu persatu. Baiklah. Berdasarkan dalil nakli, sebelum itu kita nak tahu apa maksud dalil nakli. Dalil ni maksudnya ialah bukti. Nakli ini adalah bersumberkan daripada hadis ataupun Al-Quran. Jadi, apakah bukti yang diperoleh daripada mengingati Allah ini? Ada dalam firman Allah Ta'ala menerusi surah Al-Ra'd ayat 28 giliran surah yang ke-13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Yang bermaksud, ingatlah dengan mengingati Allah, mentaati perintah Allah, jiwa menjadi tenteram.
Apakah ibrah yang dapat kita ambil daripada firman Allah ini, ataupun pengajaran daripada firman Allah ini ialah apabila kita mengingati Allah, jiwa menjadi tenteram. Apabila mentaati perintah Allah juga, jiwa akan menjadi tenteram. Persoalan, bagaimanakah cara kamu mengingati Allah? Baiklah, marilah kita lihat. Kita dengan bersyukur itu dapat mengingat diri kepada Allah. Apabila kita bersyukur, bukankah itu kita pulangkan semula kepada Allah Ta'ala? Bertaubat juga merupakan salah satu cara mengingati Allah ataupun zikir. Membaca Al-Quran, belajar. Jadi pengulangan ini diharapkan dapat memberikan kefahaman yang lebih mendalam kepada kamu semua. Baiklah, kita teruskan. Bagaimana cara mengingati Allah dengan zikir lafaz yang khusus? Di bawah ini ada contoh-contoh zikir dan tindakan kita. Baiklah, kita lihat yang pertama. Mari sama-sama kita ucap Subhanallah. Sekali lagi, Subhanallah, ataupun yang bermaksud Maha Suci Allah. Apakah tindakan kita? Mestilah menjaga alam sekitar sesuai dengan Subhanallah, iaitu Maha Suci Allah. Seterusnya, Alhamdulillah. Apakah maksud Alhamdulillah ini? Segala puji bagi Allah. Jadi apabila kita memuji Allah ini dalam tindakan kita, janganlah kita membazir. Apabila kita makan mestilah sampai habis. Elakkan membazir, kerana membazir ini merupakan amalan syaitan. Okey. Seterusnya kita lihat La ilaha illallah, ataupun tiada Tuhan selain Allah. Apakah tindakan kita? Mematuhi peraturan jalan raya contohnya. Okey. Jadi yang seterusnya Allahu Akbar, yang bermaksud Allah Maha Besar. Apabila kita melihat keindahan alam ini, sesuailah dengan kebesaran Maha Besar Allah, kebesaran sifat ataupun kebesaran nama Allah. Bukan sifat dia, kebesaran nama Allah. Baiklah, sifat Allah yang wajib kita tahu semuanya ada 20. Nama-nama Allah pula yang wajib kita tahu semuanya ada 99 Asma'ul Husna. Baik. Berdasarkan contoh-contoh zikir ini, boleh saja kita lakukan dalam pelbagai cara. Bukanlah bermaksud apabila jaga alam sekitar saja baru kita sebut Subhanallah. Tidak. Apabila kita sedang main game, apabila kita sedang menunggang basikal ataupun menonton TV ataupun bersiar-siar, berjoging, boleh juga menyebut Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah dan Allahu Akbar. Lafaz khusus juga ini sangat popular apabila selepas solat kita selalu melakukannya. Contoh, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Pernah dengar kan? Jadi mulai daripada hari ini dan seterusnya, bukan saja kita tahu, tapi kita ingat dan kita lakukan. Boleh? Okey. Sekiranya kamu semua sudah melakukannya, sudah berzikir, boleh komen di ruang komen di bawah. Okey, saya sudah zikir Ustaz. Okey, jadi siapa yang berminat bolehlah komen di bawah, tak ada masalah. Okey, jadi kita teruskan lagi dengan apakah kepentingan mengamalkan adab berzikir ini. Adab berzikir ini mestilah memberikan kepentingan kepada kita. Kelebihannya yang pertama ialah saya mengikut sunnah Rasulullah. Semestinya lah zikir itu merupakan salah satu daripada sunnah Rasulullah SAW. Yang kedua ialah hubungan saya dekat dengan Allah.
mana mungkin tidak dapat, kerana apabila kita berzikir, bukankah zikir itu maksudnya mengingati Allah dan secara tidak langsung mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Nak dekat dengan Allah, kalau nak, mestilah berzikir hari-hari. Seterusnya yang ketiga ialah ibadah saya lebih sempurna, insya-Allah, kerana ditambah baik dengan adunan zikir. Seterusnya ialah jiwa saya berasa tenang, tenteram apabila berzikir. Apabila kita rasa takut, susah hati, kita berzikir, insya-Allah jiwa kita akan lebih rasa tenteram dan tenang. Tak kira lah sama ada anda kecil, dewasa maupun sudah pun warga emas, zikir ini adalah pengumbat dan penenang jiwa. Amalkan, insya-Allah. Mujarab. Seterusnya, kita lihat apakah akibat mengabaikan adab berzikir ini. Ada juga akibat apabila kita abaikan atau buat tak tahu saja tentang adab berzikir ini. Yang pertama ialah saya lalai dari mengingati Allah. Lalai ni samalah adik-beradik dengan lupa. Lupakan Allah. Apabila kita tidak berzikir, kita melupakan Allah secara rasminya. Na'udzubillah min zalik. Baiklah, kenalah berzikir. Yang kedua ialah menjauhkan hubungan saya dengan Allah. Bila tidak berzikir, inilah yang akan berlaku. Jadi kalau tak nak, mestilah berzikir. Seterusnya ialah saya mudah membuat dosa kerana tidak mengingati Allah, jadi mudah untuk melakukan dosa, tak kisahlah apa-apa sahaja. Seterusnya ialah tidak mendapat keampunan Allah. Bila kita berzikir, dosa kita akan diampunkan oleh Allah Ta'ala. Dan apakah rumusan yang dapat kita peroleh daripada tajuk ini? Berzikir itu satu ibadah. Ibadah yang apabila kita lakukan lillahi ta'ala, insya-Allah akan diterima di sisinya. Baiklah, akhirnya marilah sama-sama kita nilai semula objektif pembelajaran kita. Yang pertama, apakah yang dimaksudkan dengan zikrullah? Dapatkah kamu beritahu atau nyatakan apakah dimaksudkan dengan zikrullah itu? Jika tidak, boleh ulang semula video ini. Terusnya, menyatakan dalil nakli zikrullah. Surah apa tadi? Firman Allah menerusi surah apa? Okey. Baiklah, menjelaskan cara mengingati Allah. Bagaimana cara mengingati Allah? Rumusannya, kebanyakan kita anak-anak muda sekarang suka main game, suka tengok internet, video semua. Jadi sambil-sambil tu berzikirlah. Jadi kita sambil menyelam minum air, sambil-sambil kita main game tu kita ingat Allah, ya. Jadi dapat juga kita pahala, kan. Seterusnya, dapatkah kamu senaraikan kepentingan mengamalkan adab berzikir? Dapatkah kamu senaraikan apakah kesan-kesan mengabaikan adab berzikir? Sekiranya dapat, alhamdulillah. Baiklah, mana yang baik itu semuanya dari Allah Ta'ala. Yang lemah dan buruk, yang tersasul, itu semua bukanlah disengajakan. Jadi saya doakan kepada anda semua, mudah-mudahan faham dan dapatlah berzikir dalam kehidupan seharian. Amalkan zikir kerana dapat mendekatkan hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Jadi akhir sekali, terima kasih kerana menekan butang langgan, subscribe dan loceng dari channel saya. Kita berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.